Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan, kita akan bahas tentang jamak untuk kalimat isim. Tuan-tuan tengok ni. Jamak untuk kalimat isim. So jamak untuk kalimat isim ni dia ada dua jenis. Yang pertama yang salim, kedua yang taksir. Okey, yang salim dulu tuan-tuan. Jamak yang salim dia ada jamak yang salim untuk muzakkar dan jamak salim untuk muannas. Tuan-tuan nak panggil jamak salim muzakkar, jamak salim muannas pun boleh. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim pun boleh. Ada orang panggil begitu. Okey, yang salim muzakkar dulu. Lelaki. Yang muzakkar dia ada dua jenis penambahan, ina ataupun una. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat jamak salim muzakkar ni ialah hum. Hum maknanya mereka. Okey, jamak salim untuk muannas pula penambahannya sama ada atu ataupun ati kan. Contohnya muslimatu, muslimati. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat jamak salim muannas ni ialah hunna. Hunna maknanya mereka lah yang ada pi dalam kurungan. Hunna maknanya mereka tapi ada pi dalam kurungan. Maknanya muannas lah. Okey, baik. Sekarang ni tuan-tuan kita fokus kepada jamak taksir pula. Tadi kan jamak ada dua, satu salim, satu taksir. Salim saya dah jelaskan. Okey, taksir. Jamak taksir ni tuan-tuan pun diterbagi kepada dua juga. A untuk orang, B untuk bukan orang. A untuk orang, yang B bukan orang. Okey, kalau yang untuk orang dulu tuan-tuan dia terbagi kepada dua jenis juga. Satu lelaki, satu perempuan lah. Muzakkar dan muannas. Contoh jamak taksir untuk orang yang muzakkar macam al-ulama, orang-orang alim. Ataupun ar-rijal. Rijal maknanya lelaki-lelaki. So yang ni ganti nama diri tersembunyi dalam dia ialah mereka jugalah, sama macam jamak salim juga tadi. Mereka. Dan kalau muannas samalah an-nisa contohnya. Ganti nama diri dalam an-nisa ini ialah mereka juga tapi P lah, perempuan lah. Persoalan dia kalau jamak taksir yang bukan orang, yang ni sekarang ni fokus pada pembelajaran kita. Saya bagi contoh. Contohnya masajid, maknanya masjid-masjid. Qulub maknanya hati-hati. Buyut maknanya rumah-rumah. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah-kalimah jamak taksir yang bukan orang ini tuan-tuan, bukanlah mereka. Bukanlah them dalam bahasa Inggeris. Bukanlah home dalam bahasa Arab. Sebaliknya apa ustaz? Sebaliknya hiya ataupun she dalam bahasa Inggeris. Ialah dalam bahasa Melayu. Kenapa saya tak tulis dalam bahasa Melayu? Sebab dalam bahasa Melayu perempuan pun ia, lelaki pun ia. Tapi kalau bahasa Inggeris lelaki he, perempuan she. Jadi sebab tu saya letak yang tulis dalam bahasa Inggeris. So dalam bahasa Arabnya hiya. Hiya makna apa bahasa Inggeris? Hiya maknanya she. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah jamak taksir yang bukan orang ialah she tuan-tuan. Okey, kenapa? Yang ni kaedah bahasa Arab. Kita kan belajar bahasa Arab. So kita ikutlah walaupun dia lari daripada kaedah asal, tapi kita follow lah. Dah tuan-tuan belajar bahasa Arab, ikutlah macam mana orang Arab sebut. Kalau tuan-tuan tengok balik video pertama tadi, tuan-tuan boleh faham dengan contoh yang saya berikan. Okey, tuan-tuan saya ada ambil beberapa saya ada ambil satu ayat. Dekat sini ada beberapa kalimat jamak taksir yang kita boleh jadikan sebagai contoh untuk pembelajaran kita tuan-tuan. Okey. Ini ayat yang sama kita ambil pada pelajaran kita yang lepas juga untuk mudahkan tuan-tuan. Okey. Tengok khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Tuan-tuan dah tahu makna dia, sebab tu kita tak payah buang masa untuk terjemah bahaskan tentang makna di ayat ni. Tapi sepintas lalu khatamallahu ala qulubihim. Allah dia telah menutup hati-hati mereka. Jadi kat sini hati-hati, betul ke tidak tuan-tuan? Tuan-tuan, ni jamak salim ke jamak taksir? Tuan-tuan semua jawab dia ialah jamak taksir. Betul ke tidak? Jamak taksir orang ke bukan orang? Jawapannya dia jamak taksir bukan orang. Betul ke tidak? Jadi kalau dia jamak taksir bukan orang, ganti nama diri yang tersembunyi dalam dia apa tuan-tuan? Ganti nama diri yang tersembunyi dalam dia ialah she. Faham ke tidak? She. Jumlahnya jamak. Ganti nama diri ketiga. So ganti nama diri tersembunyi dalam dia ialah she. Ni lari daripada kaedah asal tuan-tuan tahu. Lari daripada kaedah asal. So kalau jamak taksir yang bukan orang macam ni, saya tanya apa ganti nama diri dekat dalam ni, tuan-tuan terus jawab she je dekat dia, ataupun hiya dalam bahasa Arab. Okey, apa lagi tuan-tuan? Ala qulubihim. Kemudian absarihim. Absari, tengok absari. Absari maknanya penglihatan. Betul ke tidak? So kalau absarihim, absari maknanya penglihatan. Ini jamak lah. Confirm jamak jamak isim lah. So dia ni jamak salim ke jamak taksir tuan-tuan? Dia jamak tapi tak ada ina una kat ujung macam qulubi tadi kan, tak ada ina una kat ujung tapi dia jamak. So ni jamak salim ke jamak taksir tuan-tuan? Ini jamak taksir. Tapi penglihatan ni jamak taksir orang ke bukan orang tuan-tuan?
Ini bukan orang. So kalau bukan orang, ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah absari ini ialah mereka ke ia she, tuan-tuan. Ganti nama diri dalam dia ialah she ataupun hiya dalam bahasa Arab. Faham tuan Okey, kita ambil yang ni wa minan nas man yaqulu amanna billah dan daripada manusia ada yang berkata kami telah beriman dengan Allah. Kita fokus kepada an-nas ni. Cuba tengok an-nas. Nas makna apa tuan-tuan? Manusia-manusia. Betul ke tidak? An-nas maknanya manusia-manusia. Singular dia apa ustaz? Singular dia insan. Okey, an-nas adalah macam-macam perbahasan tentang kalimah an-nas ni. Kita lupakan benda tu sekejap. Tuan-tuan pergi dekat kalimah an-nas ni, tengok. Maknanya manusia-manusia. Ini mufrad ke jamak tuan-tuan? Ini mufrad ke jamak? Manusia-manusia. Tuan-tuan tengok terjemahan. Nampak ustaz ni jamak ustaz? Sebab penambahan dia ada terjemahan berganda di sini. Baik, kalau di jamak, saya nak tanya. Ini jamak salim ke jamak taksir? Cuba tengok ujung dia. Ada tak ina una kat ujung dia? Tak ada kan? So kalau tak ada, dia ni jamak salim ke jamak taksir? Jawapannya dia ialah jamak taksir. Tapi an-nas maknanya manusia-manusia. Ini orang ke bukan orang tuan-tuan? Ini ialah jamak taksir tapi orang. Macam al-ulama kan, al-rijal. Ini sama kategori. Ini sama kategori. Ataupun tuan-tuan pernah jumpa perkataan summun, bukmun. Summun maknanya orang-orang pekak. Orang tu. Bukmun, itu pun manusia juga. Orang-orang bisu. Ataupun umyun, orang-orang buta. Itu semua adalah kalimat jamak taksir orang. Jadi kalau jamak taksir orang, ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam dia ialah home lah. Contoh tuan-tuan saya ambil balik diagram yang tuan-tuan biasa jumpa katalah an-nas nas tu kan maknanya manusia-manusia. Dia ialah kalimat isim kan, an-nas kan ada alif lam di pangkal. So kalau an-nas tu dia ialah kalimat isim. Perlu tak tuan-tuan pindah diagram yang kedua? Perlulah ustaz, sebab semua kalimat isim ada ganti nama diri tersembunyi yang kita kena cari kan. Okey tuan-tuan jumlah dulu an-nas. Sebelum tanya jantina, jumlah dulu. Jumlah dia mufrad ke jamak? An-nas, manusia-manusia. Dia ialah kalimat jamak. Betul ke tidak? Dia jamak salim ke jamak taksir tuan-tuan? An-nas, dia ialah jamak taksir. Betul ke tidak? Dia jamak taksir. Sebab bukan ada an-nasina, an-nasuna, mana? Dia an-nas. Tapi dia plural dia jamak. So dia ialah kalimat jamak, dia jamak taksir. Okey. Jantina dia muzakkar ke muannas? Jantina dia muzakkar lah ustaz. Walaupun an-nas tu ada perempuan dalam tu, tapi kalau campur lelaki perempuan, orang Arab consider sebagai muzakkar. So jantina untuk kalimah an-nas itu ialah muzakkar. Jumlahnya sekali lagi dia jamak. So ganti nama diri yang keberapa tuan-tuan? An-nas dia isim. Kalau isim secara automatik ganti nama diri ketiga. Betul ke tidak? So tuan-tuan pergilah diagram terakhir ni. Pergilah ketiga dah tuan-tuan kata ketiga tadi. Isim automatik ketiga kan? So an-nas tu jantina ejaan dia muzakkar ke muannas tuan-tuan? Jantinanya muzakkar lah. Okey, jumlah an-nas. Saya nak tanya jumlah. An-nas tu tadi tuan-tuan kata dia mufrad ke jamak? Manusia-manusia. Dia seorang ke ramai tuan-tuan? Manusia-manusia. Dia jamak. So ganti nama diri tersembunyi dalam kalimah an-nas itu ialah hum. Hum maknanya mereka. Okey, kalau an-nisa tuan-tuan, an-nisa. An-nisa maknanya perempuan-perempuan kan? An-nisa maknanya dia ialah kalimat isim. So an-nisa tu jumlah dia mufrad ke jamak tuan-tuan? An-nisa, perempuan-perempuan. Jumlah dia jamak. Jadi kalau an-nisa tu di jamak salim ke jamak taksir tuan-tuan? An-nisa. Dia jamak taksir. Mana ada an-nisa'atu, an-nisa'ati, mana ada? Dia bukan macam muslimatu, muslimati kan? Dia nisa. Tak ada atu-ati kat ujung. So dia jamak tapi jamak taksir. Okey. An-nisa maknanya perempuan-perempuan. Dia jantina dia muzakkar ke muannas? Itulah muannas ustaz. Tanda jamak dia makna dia perempuan-perempuan. So dia ialah kalimat muannas. Okey, jumlah dia sekali lagi jumlah dia jamak. Dia jamak taksir. Okey. Ganti nama diri ke berapa? An-nisa, perempuan-perempuan. Dia isim secara automatik ganti nama diri ketiga. Betul ke tidak? Okey, so kalau dia ketiga, tuan-tuan pergilah ketiga ni. Ketiga So an-nisa tu muannas ke muzakkar tadi tuan-tuan? Muannas. An-nisa tu maknanya perempuan-perempuan. Seorang ke ramai tuan-tuan? Perempuan-perempuan. Mufrad ke jamak? Dia jamak. So ganti nama diri tersembunyi dalam kalimah an-nisa ialah hunna. Hunna makna apa? Hunna maknanya mereka tapi rujuk pada perempuan saja. Hunna. Okey tuan-tuan ini soalan kuis kita. Tuan-tuan tolong jawab dengan saya kuis kita. Kita tak ada ambil ayat hari ni, kita ambil kita ambil perkataan-perkataan saja Okey, katalah kalimat ni summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Tuan-tuan summun. Summun maknanya orang-orang pekak. Okey tuan-tuan, dengar soalan saya summun ini dia tentulah kalimat isim summun dia sebenarnya ada tanwin kat ujung ni.
dia ialah kalimat isim. Dia ni ialah jantina kalimat ni muzakkar, jumlahnya jamak, tapi jamak taksir. Mana ada ina una kat ujung kan, jamak taksir tapi jamak taksir orang. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam jamak taksir orang ni ialah mereka ataupun home. Kalau tuan-tuan tengok balik dalam diagram ni, sumun maknanya orang-orang pekak. Sumun maknanya ialah orang-orang pekak. So dia ialah kalimat isim sebab ada tanwin di hujung, sumun. Jantinanya muzakkar, jumlahnya jamak, tapi jamak taksir kan. Okey, ganti nama diri ketiga sebab automatik. So terus pergi ketiga, ya, dia muzakkar, dia jamak. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah sumun ialah mereka ataupun home. Ya. Bukmun tuan-tuan. Tengok sumun kemudian bukmun. Bukmun makna apa tuan-tuan? Orang-orang bisu. Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Cuba jawab saya. Inilah kalimat isim, ada tanwin di hujung, betul ke tidak? So jantinanya muzakkar, jumlahnya jamak, tapi jamak taksir kan? Ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah bukmun ialah home juga. Faham ke tidak? Okey, umyun tuan-tuan. Ini saya nak bagi kuis dekat tuan-tuan. Mudah je tuan-tuan jawab. Ini tuan-tuan, jamak salim ke jamak taksir? Cuba jawab saya. Umyun maknanya orang-orang buta kan? Ini jamak salim atau jamak taksir? Dan apakah ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimat umyun ini? Tolong jawab dengan saya tuan-tuan. So tuan-tuan tolong hantar ke 010 817 3131. Saya nak dengar tuan-tuan jawab. Umyun ni dia ialah kalimat isim, tu saya jawab. Dia ialah kalimat isim dan dia ialah kalimat jamak. Dan dia ni ialah jamak salim ke jamak taksir? Cuba tengok. Jamak salim ke jamak taksir? Dan yang paling penting sekali saya nak tahu kalau tuan-tuan rajin dengar ada soalan-soalannya. Ini umyun ni jamak salim ke jamak taksir? Jamak salim ke jamak taksir? Kemudian apakah ganti nama diri tersembunyi dalam kalimah umyun ini? Apakah ganti nama? Yang penting sekali tuan-tuan jawab. Apakah ganti nama diri tersembunyi dalam kalimah umyun ini? So tuan-tuan nanti kita akan buat latihan lagi tentang jamak taksir. Ada banyak kalimat yang saya nak buat latihan dengan tuan-tuan. So terima kasih atas perhatian. Nanti insya-Allah kita jumpa dalam pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.